kehebatan yang seterusnya diberikan Al-Quran. Dari segi kehebatan dari sudut mukjizat, nabi-nabi yang lain diberikan mukjizat maknawi, diberikan mukjizat hissi yang boleh tengok dengan mata. Kita pada hari ini yang dah bukan hidup pada zaman nabi-nabi yang terdahulu, hanya boleh dengar cerita saja. Kita dengar kehebatan Nabi Musa, tongkat Nabi Musa. Nabi Musa keluarkan tangan daripada poket, bercahaya tangan dia. Tongkat dia bila ketuk pada batu, keluar air daripada batu. Ketuk pada air laut, terbelah air laut. Tetapi kita hanya dapat dengar cerita lah. Di mana tongkat tu sekarang ni? Tak ada dah. Kalau ada sekalipun, dia dah tak ada power dah. Kita dengar cerita Nabi Isa AS, sapu-sapu kepada orang buta, celik, tepuk-tepuk tangan dia kepada orang mati, hidup. Tetapi kita dengar, sekadar dengan cerita je lah. Nabi Daud AS dapat melembutkan besi menggunakan tangan saja, tak perlu menggunakan alat-alat. Kita hanya dapat dengar cerita sahaja. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan mukjizat hissi dan diberikan mukjizat maknawi. Maknawi inilah Quran yang kekal sampai ke hari ini, yang boleh kita baca, boleh kita hafal, boleh kita tulis sampailah ke hari kiamat nanti. Jadi satu-satunya mukjizat yang kekal sampai ke suatu masa yang akan ditetapkan oleh Allah, yang tinggal pada hari ini, yang boleh kita tengok sendiri mukjizat tersebut, hanyalah Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran ini pula hebatnya, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Allah jamin Quran ini tidak akan dapat diubah, dipinda sampailah ke hari kiamatnya. Jadi kehebatan Nabi kita ini kerana diberikan satu kitab ini dia tidak ada tarikh luput, tidak dapat diubah, dipinda sampai ke bila-bila. Kitab Taurat hebat. Kitab Taurat mengandungi hukum hakam, macam mana nak mengatur Bani Israel. Tetapi kehebatan kitab Taurat, di belakang kitab Taurat itu, kalau kita umpamakan kitab Taurat ini dengan buku, di belakang dia itu ada tarikh luput. Bila tarikh luputnya? Tarikh luputnya dengan turunnya kitab Injil. Bila turunnya kitab Injil, luput dah Taurat, guna kitab Injil pula. Kitab Injil juga hebat untuk mengatur sistem Bani Israel juga. Mana-mana hukum hakam yang tidak lagi sesuai pada zaman itu dimansuhkan. Mana-mana yang masih sesuai diteruskan sebagaimana kitab Taurat. Tetapi kehebatan Injil, dia ada tarikh luputnya. Bila tarikh luputnya, dengan turunnya ayat wahyu daripada Al-Quranul Karim, maknanya habis dah, luput dah tarikh pengesahan penggunaan kepada kitab Injil itu. Tetapi Al-Quran ini tidak ada tarikh luput. Daripada turun dahulu sampailah ke akhir zaman nanti, sampailah Allah Subhanahu wa taala ambil semula Quran. Quran ini dia tidak ada tarikh luput dan dia tidak akan dapat dipinda, diubah oleh tangan-tangan manusia dan juga jin. Dan itu kehebatan Quran. Dan mukjizat hissi Rasulullah tidak kurang hebatnya daripada mukjizat hissi Rasulullah tidak kurang daripada mukjizat hissi para nabi yang lain. Nabi Musa alaihissalam ada kehebatan tongkat. Rasulullah SAW kehebatannya tangan saja. Nabi Musa alaihissalam ketuk tongkat pada batu, keluar air. Tetapi dalam banyak kisah-kisah Nabi kita, keluar air daripada celah-celah jari baginda. Bila nak minum dalam peperangan, air tak ada, sikit je air. Nak minum pun air itu, nak ambil wuduk pun air itu. Rasulullah masukkan tangan baginda ke dalam bekas dan air keluar daripada celah-celah jari baginda, boleh dibuat minum, boleh digunakan untuk berwuduk. Tak perlu menggunakan kayu, tongkat sakti dan sebagainya. Tangan baginda pun dah sakti dah. Mana lebih hebat daripada tongkat sakti Nabi Musa. Nabi Musa hebat kerana dia kalimullah. Dia bercakap dengan Allah secara direct, secara berdepan. Di mana Nabi Musa bercakap dengan Allah? Di Tur Sina. Di semenanjung Sinai, di Bukit Tur. Hebat Nabi Musa dapat bercakap dengan Allah. Tetapi lupakah kita dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj? Allah Subhanahu wa taala menjemput Nabi kita daripada perkarangan Masjidil Haram, dibawa berjalan sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian dibawa lagi merentasi 7 petala langit dan sampai ke Sidratul Muntaha, dan di situ jarak Rasulullah SAW dengan Allah sejauh busur panah sahaja. Dan di situ berlaku interaksi Allah dengan Nabi kita Muhammad, dan kefarduan salat diberikan pada ketika itu. Mana lebih hebat bercakap dengan Allah di Bukit Tur Sina, di semenanjung Sinai Mesir,
dengan bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala di singgah sana Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Jadi tentulah hebat Allah Subhanahu wa taala jemput nabi kita ke Sidratul Muntaha untuk bercakap. Jadi itu kalau nak bandingkan dengan Nabi Musa. Kalau nak bandingkan dengan Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa ini tangan dia tu hebat. Dia sapu-sapu pada mata orang yang buta boleh celik. Dan dalam satu peristiwa peperangan Uhud, seorang sahabat yang bernama Qatadah telah cedera parah di dalam peperangan itu. Cedera parahnya biji mata dia ni tercabut daripada tempat dia ni. Tercabut. Dan bila tercabut, dia bawa biji mata dia ke hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, biji mata aku tercabut. Rasulullah kata, kamu pilih antara dua perkara. Yang pertama, aku letakkan pulihkan balik mata kamu. Yang kedua, Allah gantikan dengan syurga. Kalau kita nak jawab macam mana? Nak syurga ke nak mata pulih? Kita mestilah kata nak syurga. Kalau orang yang bijak, kalau orang yang tak bijak kata tak apalah, syurga tu kemudian, mata pulih dahulu. Tetapi Qatadah ini lagi bijak. Dia kata, ya Rasulullah, aku nak dua-dua. Aku nak dua-dua, lagi bijak. Mana Rasulullah ambil mata yang tadi tu letak semula di situ dan dia dapat pulih melihat seperti sedia kala dan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa dia, insya-Allah menjadi antara penghuni syurga. Jadi nak ceritanya Nabi Musa tadi dia sapu orang yang dah orang buta, orang rabun boleh celik. Yang ni biji mata dah tercabut, letak semula boleh celik lagi. Mana yang lebih hebat daripada itu? Nabi Musa sepanjang hidup bagindanya bukannya setiap kali orang mati dia tepuk hidup. Seorang dua dia yang ditepuk hidup sebagai bukti mukjizat beliau. Tetapi Rasulullah SAW ini berapa orang yang Rasulullah tepuk, Rasulullah tiup akhir sekali hidup hatinya. Masyarakat jahiliyah ini seumpama orang yang dah mati dah, iman dah tak ada dah. Tetapi dengan keberkatan Rasulullah, baik budi baginda, kelembutan percakapan baginda, akhir sekali dapat menghidupkan hati-hati yang telah mati itu. Pada peringkat awalnya tak ramai. Pada tahun 6 hijrahnya 1,400 orang bersama Rasulullah pergi buat umrah. Pada tahun pembukaan kota Mekah 10,000 bersama Rasulullah. Pada hari haji, Hajjatul Wada' pada tahun 10 hijrah 100,000 bersama Rasulullah. Yang dahulunya dah mati dah, tetapi dihidupkan semula hati mereka hidup semula. Mana yang lebih hebat, menghidupkan manusia mati seorang dua daripada menghidupkan beratus ribu manusia yang mati hatinya dihidupkan semula dengan diberikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Sulaiman dapat berinteraksi dengan binatang. Tak kurang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Izzuddin Abdul Salam ini sebut 2-3 kisah berkaitan dengan mukjizat Rasulullah berkaitan dengan binatang dan pokok-pokok kayu. Batu-batu apabila Rasulullah melalui jalan di Mekah sebelum dilantik menjadi nabi, Rasulullah lalu tu tiba-tiba dengar, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Rasulullah tengok mana siapa bagi salam. Tengok-tengok tak ada bagi salam. Rupa-rupanya batu yang bagi salam. Maknanya sebelum dilantik menjadi rasul, batu, kayu, pokok-pokok kayu ini dah tahu dah. Inilah nabi akhir zaman yang akan lahir. Dan Rasulullah bercerita, aku masih ingat lagi batu yang selalu mengucapkan salam kepadaku satu ketika dahulu. Pada suatu hari, ini di Madinah, seorang Arab Badui, dia kata, ya Muhammad, aku akan beriman kepada kamu dengan syarat di hujung kampung kita ini ada sebatang pokok tamar yang dah mati. Kalau engkau dapat hidupkan semula pokok tamar itu, aku akan beriman kepada kamu. Pokok dah mati dah. Rasulullah kata, aku ni Rasul, aku ni hanya boleh minta kepada Allah kalau Allah izinkan berlaku. Wahai Badui, kamu pergi kepada pokok tu, bukan taraf aku nak pergi kepada pokok tu, kamu yang pergi. Kamu pergi beri salam kepada pokok. Kata Muhammad kirim salam. Jadi Badui tadi kata, ya betul orang ni. Kita nak suruh dia suruh kita pula pergi. Jadi Badui tadi pergi lah. Wahai pokok tamar, Muhammad kirim salam. Dijawab salamnya oleh pokok tu. Terkejut Badui itu. Kemudian tumbuh. Yang mati tadi itu tumbuh semula. Terkejut lagi Badui. Kemudian pokok tadi itu dapat berjalan pula. Pergi pula menghadap Rasulullah dan sujud pula kepada Rasulullah. Jadi dalam kisah-kisah ini, beberapa kisah ini, maknanya benda-benda pelik ini kalau kita nak ukit balik banyak kepada Rasulullah. Cerita tentang serigala.
pada suatu ketika ni orang Arab juga, ni orang Arab Badui di padang pasir. Pengembala biri-biri, kambing biri-biri. Tiba-tiba seekor serigala pergi tangkap seekor biri-biri dia. Jadi orang Arab ini dia kata dia pergi tu, dia pukul serigala tu. Jadi serigala tu pun lepaskan biri-birinya. Kemudian serigala tu bercakap, engkau ni kurang ajar betul, dia kata. Serigala pula beritahu kepada tuan biri-biri, engkau ni kurang ajar. Ini rezeki yang Allah berikan kepada aku, dah di mulut aku. Kenapa engkau lepaskan dia? Kurang ajar betul engkau ni. Engkau dah banyak dah kambing, aku nak seekor je, bukan nak semua sekali. Terkejut orang Arab tu. Serigala dapat bercakap. Kemudian dia kata, jangan terkejut. Yang perlu kamu terkejut lagi, sekarang ini kamu berada di sini, sedangkan Nabi akhir zaman dah ada di Madinah. Itu yang sepatutnya kamu kena terkejut. Kenapa kamu berada di sini? Jadi orang Arab tadi dia beritahu kepada serigala ni, betulkah? Ya, betul. Dan dia kata, macam mana aku nak pergi sedangkan biri-biri aku ni banyak? Serigala pula kata, tak apa, engkau pergi, aku jaga. Serigala nak jaga biri-biri ni. Jadi tak apalah, dia pergi. Bila pergi berjumpa dengan Rasulullah, diceritakan apa yang serigala itu beritahu, dan orang ini masuk Islam. Dan Rasulullah kata, kamu pergi balik, kamu tengok, tak kurang seekor pun biri-biri kamu yang dijaga oleh serigala tadi. Dia pun balik, dia tengok-tengok betul-betul, kira-kira memang betul, cukup. Dan akhir sekali dia sembelih seekor, bagilah hadiah kepada serigala tadi. Jadi nak ceritanya, binatang pada zaman Rasulullah pun dapat bercakap. Tak kurang hebatnya dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan last sekali cerita binatang ini, cerita biawak. Mungkin tuan-tuan pernah dengar cerita ini. Ada seorang Arab Badui. Dia ni memang anti kepada Rasulullah. Dengan Rasulullah pun dia rasa menyampah. Pada suatu hari dia pergi ke Madinah dan dia letakkan biawak dia tu dalam satu bekas. Dan dia tanya, ni orang ramai-ramai ni buat apa ni? Jadi sahabat kata, oh itu Rasul kami sedang berbicara. Dia pergi di hadapan Rasulullah, dia kata, wahai Muhammad, kalaulah tidak kerana ramai orang duk mengelilingi kamu ni, aku dah sepak terajang dah kamu pada hari ni. Aku bunuh kau hari ni. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, izinkan aku hunuskan pedang ini. Rasulullah kata, tak payahlah. Ini orang kampung, kalau kita layan dia dengan kita sekali pun tak apa cerdik. Kemudian orang Arab Badui tadi, dia lepaskan biawak di depan Rasulullah. Ya Muhammad, sekiranya biawak ini dapat bercakap dan dia ini menyatakan kau ini Nabi, aku akan beriman kepada kamu pada hari ini. Dan Rasulullah bagi salam kepada biawak, Assalamualaikum. Wah, jawab pula biawak itu, wahai biawak, siapa aku? Biawak tu kata, ya Muhammad, engkaulah Nabi akhir zaman, asyhadu an la ilaha illallah. Biawak dulu masuk Islam daripada Badui tadi. Dan akhir sekali Badui itu tak boleh kata apalah, sebab dia dah janji dah, kalau biawak ini beriman, aku pun beriman. Akhir sekali dia juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi kisah-kisah yang dibawa oleh Izzuddin Abdul Salam dalam kitab ini. Itu antaranya nak menceritakan kehebatan Rasulullah SAW ini tidak kurang daripada nabi-nabi yang lain, bahkan lebih, jauh lebih hebat. Bukan hanya Quran hebatnya, tetapi mukjizat hissi baginda juga hebat. Antaranya yang dibuktikan oleh saintis-saintis pada hari ini, bila dibuat kajian tentang bulan, ada rekahan pada bulan. Jadi bagi kita orang Islam ini tidak pelik. Sebab satu ketika dahulu pernah musyrikin Mekah minta kepada Rasulullah sebagai syarat untuk beriman kepada Allah, nak supaya bulan itu terbelah dua. Dan Rasulullah kata, kalau betul lah itulah kehendak kamu dan itulah syarat untuk kamu beriman, aku minta kepada Allah. Dan memang bulan terbelah dua. Bukan hanya boleh dilihat di Mekah, tetapi sahabat-sahabat yang menjalankan perniagaan ke Syam, orang di Syam pun tengok bulan pada malam tersebut terbelah dua. Dan kajian pada hari ini menunjukkan ada kesan-kesan rekahan pada bulan itu yang menunjukkan satu ketika dahulu bulan ini pernah terbelah dua. Jadi itu antara kehebatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ambil 5 minit lagi. Kehebatan Nabi kita yang seterusnya, rahmatan lil alamin. Satu-satunya Nabi yang diutuskan untuk semua umat, semua bangsa. Diutuskan untuk universal, untuk semua sekali. Nabi-nabi yang lain hanya diutuskan untuk kabilah, kaum, umat masing-masing. Nabi Musa antara Nabi yang hebat, tetapi hanya untuk Bani Israel. Nabi Isa juga untuk Bani Israel. Nabi-nabi yang tertentu untuk kampung masing-masing sahaja. Yang diceritakan dalam surah Yasin, penduduk Antokia, 3 orang Nabi diutuskan untuk penduduk Antokia itu sahaja.
Kerana itulah tidak pelik kenapa jumlah nabi ini, rasul ini terlalu ramai. 124 orang nabi, 124 ribu orang nabi. Sebab nabi-nabi yang sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya untuk bersifat lokal sahaja, untuk umat, kampung, negeri masing-masing. Tidak pelik sekiranya dalam satu zaman, satu masa, satu tahun ada 4 orang nabi diutuskan. Seorang nabi di Iraq, seorang nabi di Yaman, seorang nabi di Syam, seorang nabi di Mesir, dan mungkin juga ada di tempat-tempat lain, kerana nabi ini bersifat lokal sahaja. Tetapi bezanya dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam. Sampai bila? Sampai ke hari kiamat. Okey. Sebab itulah tidak pelik dengan kemajuan komunikasi teknologi pada hari ini, kerana ini semuanya menunjukkan bahawa nabi kita diutuskan untuk seluruh umat ini sesuai dengan zaman ini. Kalau Nabi Musa dahulu diutuskan untuk semua umat, Nabi Musa hanya berpusat di kawasan Mesir dan kawasan Syam. Macam mana manusia yang berada di tanah besar China? Macam mana manusia yang berada di tanah India? Kita di Nusantara, macam mana nak terima dakwah Nabi Musa di sana? Tetapi dengan teknologi yang ada pada umat Nabi Muhammad, sesuai sangatlah yang Allah sebut, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apalagi kehebatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sebut yang terakhir. Ini ada 5 perkara yang Rasulullah sebutkan yang merupakan antara kelebihan yang ada pada baginda. A'taitu khamsan lam yu'tihinna ahadun qabli. Aku diberikan 5 kelebihan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang sebelum daripada aku. Yang pertama, nusirtu birra'bi masirata syahrin. Aku diberi, musuh-musuhku merasa takut dengan kehadiranku masirata syahrin, jangka masa perjalanannya sebulan. Maknanya Rasulullah ni, katalah Rasulullah ni nak pergi serang perkampungan di mana-mana. Minggu lepas kita cerita Khaybar. Rasulullah berada di Madinah itu, baru nak bergerak ke Khaybar dah menimbulkan ketakutan kepada Yahudi yang berada di Khaybar. Pada tahun 9 Hijrah Rasulullah nak pergi ke Tabuk, nak berlawan dengan tentera Rom di Tabuk. Tak bergerak lagi. Rasulullah berada di Madinah, tetapi dah gemetarlah lutut-lutut orang-orang yang berada di Tabuk pada ketika itu. Jadi Rasulullah ini, dia kata 5 kelebihan yang diberikan, salah satunya gemetar pihak musuh apabila mendengar nama baginda pun dah ketar lutut dah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tuhura fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Kelebihan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh dunia ini masjid kepada umatku. Apa maksud masjid? Boleh dibuat ibadat di situ. Yang pentingnya jangan di tempat yang najis lah. Solat ini boleh dibuat di masjid, boleh buat di rumah, di padang boleh, di dewan boleh, di mana-mana tempat yang bersih boleh dibuat solatnya. Berbanding dengan agama-agama yang terdahulu, bila nak solat kena pergi ke tempat solat. Bila nak bersolat, nak doa ataupun nak solat, kena pergi tempat khusus untuk berdoa ataupun sembahyangnya itu. Tetapi untuk umat Nabi Muhammad ini, di mana-mana boleh solat, yang pentingnya tempat itu bersih. Seluruh dunia ini boleh menjadi tempat solat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa ahillat lil al-maghanim wa lam tuhallu li ahadin qabli. Aku ini diberi halal harta rampasan perang. Tetapi nabi-nabi yang terdahulu tidak boleh ambil rampasan perang yang mereka terima. Berlaku peperangan, kemudian pihak musuh kalah dan pihak musuh meninggalkan banyak harta-hartanya. Bagi umat yang terdahulu, nabinya tak boleh ambil. Jadi nak buat macam mana dengan harta rampasan perang ini? Dibakar semua sekali. Tetapi untuk Nabi kita Muhammad SAW dan untuk umat baginda dihalalkan harta ghanimah itu. Bahkan dalam fiqahnya 1/5 daripada harta rampasan perang khas untuk Rasulullah, dan yang baki lagi itu untuk tentera-tentera baginda. Jadi rugilah umat yang terdahulu, dapat harta rampasan banyak, bakar je, tak boleh ambil. Itu tidak dihalalkan oleh Allah bagi umat yang terdahulu. Okey, yang keempat, wa a'taitu syafa'ah. Okey, aku diberikan syafaat. Ini syafaat al-kubra di pada mahsyar nanti. Yang pertama tadi, minta kepada Allah dipercepatkan pengadilan, itu syafaat.
Kemudian Rasulullah akan berada di tepi tempat timbangan. Dan apabila umat dia ni bila ditimbang sama, lebih kurang sama baik dengan jahatnya, Rasulullah akan ambil cincin baginda letak di tempat yang baik supaya baiknya lebih berat daripada yang buruk. Nampak yang jahat tu berat lagi jauh daripada ni. Rasulullah akan ambil kain serban baginda untuk diletakkan supaya baiknya lebih berat. Dan baginda akan letakkan apa-apa yang boleh diletakkan supaya bila timbangan nanti baiknya lebih berat daripada yang jahat. Itu syafaat yang kita sebut syafaat Nabi di tempat timbangan itu. Rasulullah akan tunggu di situ. Sahabat tanya lagi, ya Rasulullah, kalau kami tak jumpa kamu di tempat mizan, di mana kami jumpa kamu? Rasulullah kata, kita jumpa di As-Sirat. Kita dah cerita sebelum ni, titian Siratul Mustaqim itu, Rasulullah akan berada di situ, berdoa, ya Allah, selamatkanlah umatku, ya Allah, selamatkanlah umatku. Sahabat tanya lagi, ya Rasulullah, kalau kami tak jumpa di Sirat, kami nak jumpa di mana? Engkau pasti akan berjumpa di haudku, di kolamku. Sebelum masuk syurga nanti akan minum di kolam itu, jumpa di sana. Jadi syafaat Rasulullah SAW ini akan diberikan kepada yang terpilih di kalangan umatnya di pada mahsyar nanti, di akhir akhirat nanti. Dan yang terakhir, yang kelima, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'ithtu ila an-nasi 'ammah. Yang kelima ni dah disebutkan tadi, aku ini diutuskan untuk seluruh umat manusia, sedangkan nabi-nabi yang lain diutuskan untuk umat mereka sahaja. Jadi itulah yang sempat kita kongsi sedikit apa yang disebut di dalam kitab Bidayatus Sul fi Tafdilir Rasul, kalangan ulama Sultanul Ulama Izzuddin Abdus Salam. Jadi disebut, nak menjawab persoalan pertama tadi, mengapa kita ini wajib cintakan Rasul? Banyak sebab. Salah satunya ialah kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini manusia pilihan, manusia terbaik kekasih Allah, makhluk yang terbaik yang pernah dilahirkan di muka dunia ini. Dan kerana itulah Allah Subhanahu wa taala minta kita supaya cintakan, kasihkan Rasul, kerana kasihkan Rasul ini menjadi indikator kepada iman, cinta, kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada minggu depan kita nak tengok sebab yang kedua. Sebab yang kedua ini insya-Allah pada minggu depan nak bincang tentang jasa-jasa terbesar Rasulullah SAW kepada umat manusia keseluruhannya dan kepada kita selaku yang beriman ini secara khususnya. Dan jasa ini tidak terbalas oleh kita, cuma yang mampu kita buat balas dengan cinta, kasih, sayang kita kepada baginda dan banyak berselawat kepada baginda, di samping mengikuti segala jejak langkah yang telah ditunjukkan oleh baginda kepada kita. Wallahu a'lam. Tidak ada soalan. Jadi kita berhenti di situ. Semoga ada manfaat daripada sedikit perkongsian. Ya, silakan. Sekali lagi. Orang mukmin dapat melihat siapa? Melihat Allah, Tuhan. Okey. Tajuk kita terakhir dalam kitab asas akidah kita yang minggu lepas, maknanya nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang yang penghuni syurga. Nikmat yang terbesarnya bukan bidadari. Nikmat yang terbesarnya bukan buah-buahan enak dalam syurga. Nikmat terbesarnya bukan rumah banglo besar mahligai, rumah agam diairi dengan sungai-sungai di hadapannya, bukan itu nikmat terbesar. Nikmat terbesarnya ialah wujuhun yauma izin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah mereka berseri-seri, ahli syurga ini wajahnya berseri-seri kerana memandang melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi memandang melihat Allah Subhanahu wa taala ini nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penghuni syurga. Dan kalau ditanya adakah di padang mahsyar dah lihat Allah, itu belum. Okey, bukan semua manusia yang dapat melihat Allah. Ahli syurga saja yang dapat melihat Allah, dan kekerapan melihat Allah ini bergantung kepada tahap keimanan dan bergantung kepada syurga mana yang didiami. Kalau Jannatul Firdaus, syurga yang tertinggi itu, para nabi, para siddiqin, para aulia dan para salihin ini, mereka ini sentiasa dapat melihat Allah Subhanahu wa taala seumpama melihat bulan purnama di langit. Dan yang lain-lain itu mengikut tahap keimanan masing-masing. Wallahu a'lam. Oleh kerana itu jagalah mata, kerana mata inilah yang akan menyaksikan, melihat
zat Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kazib wa a'yunana minal khiyanah innaka ta'lam kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ya Allah, bersihkanlah hati kami daripada nifak, kepura-puraan. Bersihkanlah amalan kami daripada riya, menunjuk-nunjuk. Bersihkanlah lidah kami daripada pendustaan. Bersihkanlah mata kami daripada pengkhianatan. Sesungguhnya Engkau mengetahui pengkhianatan mata. Engkau mengetahui apa-apa yang tersemat di dalam dada. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk kami mengingati-Mu. Bantulah kami untuk kami mensyukuri nikmat-Mu. Bantulah kami untuk kami memperelok, memperbaiki amal ibadah kepadamu. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, kepada Engkau kami berserah, kepada Engkau kami bertaubat, kepada Engkau kami akan kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.